Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pagi ni aku rasa terpanggil untuk buat satu video untuk menjelaskan beberapa persepsi masyarakat berkenaan dengan bulan Ramadan dalam keadaan waktu PKP ini. Di kalangan mereka yang menganggapkan bahawa tak meriah dah seperti mana biasa, masjid surau pun tak boleh pergi. Sedangkan dia pun tak pernah pergi, pun tak nampak pemuka dia kat surau masjid. Sebab itulah mentaliti sekarang ini, orang tak akan ambil tahu apabila benda tu ada di depan kita, tapi orang akan mula hargai bila mana benda tu sudah tidak ada di depan kita. Bila benda tu telah ditarik oleh Allah SWT, barulah kita duduk terhegeh-hegeh, maknanya nak kata tak meriah bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi itu yang membezakan Ramadan kita kali ini. Maka kita nak telusuri sementara apa yang disebutkan oleh Allah SWT berkenaan dengan musibah. Dengan musibah yang Allah turunkan ini dalam satu ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah berlakunya satu kemusnahan, kerosakan, kefasadan di atas muka bumi ini oleh kerana apa? Kerana tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, kerana kita juga yang menyebabkan turunnya musibah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab Al-Musibah karangan Syekh Hani Sa'ad Al-Ghanaim, dia ada sebut mengatakan bahawa musibah ini dia akan turun bila mana memenuhi dua syarat ini. Apa syarat ni? Yang pertama, bila mana berlakunya ataupun berleluasanya kemaksiatan di atas muka bumi. Yang kedua, bila mana ada orang alim, orang yang tahu tentang ilmu, orang yang tahu tentang akhlak, ada orang yang tahu mencegah dan dia ada kuasa untuk mencegah ini, tapi dia berdiam diri pada saat itu. Bila mana kedua-dua syarat ini sudah cukup, maka dengan sebab itu turunnya musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut bima kasabat aydihim, kita tak boleh nak salahkan takdir, melainkan kerana kita juga kena cek balik diri kita. Maka apa disebutkan lagi? Liuziqahum ba'dal ladzi amilu, supaya diberitahu kepada mereka yang melakukan maksiat, segolongan di kalangan mereka ini, dan nak beritahu kepada mereka inilah azab yang pedih yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas maksiat yang kamu lakukan. Lalu apa kata Allah akhir ayat itu? La'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah daripada musibah yang Allah turunkan. Sebenarnya musibah ini, apa dia musibah? Ma'asabal mu'min, sesuatu benda yang disusahkan, yang diberatkan oleh Allah terhadap orang mukmin. Macam kita sekarang ni, kita susah nak pergi solat, kita susah maknanya nak pergi haji, sekarang umrah dah tak boleh nak buat. Maka memberatkan orang mukmin untuk lakukan perkara itu, maka ini disebut musibah. Tapi musibah yang disebutkan oleh Allah tadi akhir sekali untuk apa? Supaya mereka ini kembali mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hikmah di sebalik musibah yang Allah turunkan. Maka kita nak tengok dari satu sudut pandangan yang lain. Lalu kita perasanlah novel coronavirus ini, COVID-19 ini, dia berlaku sebenarnya pada akhir bulan Disember 2019. Sebab tu dia tulis COVID-19, dia tak tulis 2020, dia tulis COVID-19 kerana berlaku di Disember, pertengahan Disember lebih kurang gitu, 2019 di Wuhan. Selepas daripada itulah penularan berlaku sehinggalah masuk ke Malaysia ini. Lalu diisytiharkan oleh WHO, World Health Organization, mengisytiharkan bahawa pandemik ke atas wabak virus ini berlaku lebih kurang dalam 11 Mac, tak silap. 11 Mac. Sebelum daripada itu huru-hara dah berlaku ini pada bulan Februari, akhir bulan Februari. Lalu pada 18 Mac kementerian meletakkan satu PKP, iaitu perintah kawalan pergerakan, menyebabkan kita tak boleh keluar ke hulu ke hilir, ke sana ke sini, kita kena duduk di dalam rumah ini. Itu fasa pertama. Maka masuk fasa kedua. Selepas daripada itu, bila tengok graf tak menurun, semakin menaik, maka masuk pada fasa kedua, iaitu pada 1 April. Tadi 18 hingga 31 fasa pertama. Fasa kedua 1 hingga 14 April. Selepas daripada itu, tengok graf tidak menurun, tak ada lalu diumumkan oleh Datuk Nur Hisham sebelum daripada ini, minggu lepas, dia ada mengatakan bahawa disambung pada PKP yang ketiga, iaitu pada 14 hingga 28 April ini. Lalu ada sebahagian daripada mereka ini menganggapkan bahawa benda ni sangat rumit bagi dia. Kenapa ditambahkan lagi? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dari sudut hikmah dia, benda ini, perkara ini berlaku pada
bulan Februari, akhir bulan Februari, Mac, sekarang ni April. Nah, kalau kita telusuri dan kita teliti dari sudut apa ini kalender Islam, kalender hijrah, kita akan nampak bahawa waktu ini berlaku pada bulan Rejab, Syaban dan Ramadan. Ini cantiknya kejadian Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita lihat hikmah di sebalik daripada apa yang Allah lakukan ini. Lalu kita tahu, kita faham ketiga-tiga bulan ini sangat dimulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan masuk saja bulan Rejab, Nabi SAW menadah tangan mohon kepada Allah dalam doa yang kita duk baca seharian tu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa kenapa Rasulullah nak sangat diberkati dalam bulan Rejab, dalam bulan Sya'ban, dan supaya disampaikan bulan Ramadan? Menunjukkan di sana sangat banyak kelebihan yang Allah ganjarkan di dalam bulan-bulan yang mulia ini. Dan hanya kita tahulah di bulan Rejab dia ada peristiwa Isra' Mi'raj, di mana Rasulullah SAW daripada Baitul Maqdis diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diturun dalam keadaan pensyariatan 5 solat waktu yang kita buat seharian itu. Dalam bulan Sya'ban pula kita tahu di dalamnya ada satu malam yang disebut Lailatul Nisfu Sya'ban. Ada yang disebut kalaulah kita ini buat satu amalan pada malam itu, nescaya Allah melihat amalan-amalan orang yang lakukan pada malam itu. Pada malam itu lalu disebut apa? Fayaghfir li jami'i khalqi illa li masyarikin aw musyahid. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah ampunkan bagi segala dosa-dosa yang dia lakukan, kecuali orang yang syirik pada Allah dan orang yang ada sifat benci-membenci di antara satu sama lain. Maka ini ganjaran yang Allah sebutkan dalam bulan Sya'ban. Masuk pula dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi banyak ganjaran yang Allah sebut, yang Rasulullah sebut dalam hadis banyak menceritakan berkenaan dengan ganjaran di bulan Ramadan ini. Yang kita tahu bulan Ramadan ini, saya tak nak cerita panjang bulan Ramadan ni. InsyaAllah untuk video akan datang kita kongsikan berkenaan dengan kelebihan bulan Ramadan. Cumanya bulan Ramadan kita tahu bulan tazkiyatun nafs, iaitu satu bulan penyucian diri. Dan jangan kita anggap bulan Ramadan ini bulan yang sama seperti mana biasa-biasa. Seperti mana bulan-bulan biasa. Bulan Ramadan bulan yang sangat diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ke bulan Ramadan ni ingat, pernah Nabi SAW dalam satu kisah dia nak naik ke mimbar, dia menyebutkan amin sebanyak 3 kali. Dalam satu aminnya itu disebutkan kerana apa? Waktu itu ditanya oleh sahabat, pasal apa kamu aminkan? Salah satu jawapan daripada Nabi SAW, iaitulah ketika mana datangnya Jibril alaihissalam kepada aku, lalu malaikat mendoakan kecelakaan bagi mereka yang disebut man adraka Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan, falam yaghfirullah, tapi tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini sangat celaka, lalu diaminkan oleh malaikat, diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tengok 3 bulan ini kenapa Allah turunkan musibah di dalam ketiga-tiga bulan ini. Apa yang Allah cuba nak gambarkan kepada kita sebenarnya. Sebelum daripada ini kita tak sempat untuk mani bersama dengan family, bermesra bersama family, kita tak sempat. Sebelum daripada ini tak sempat untuk kita solat berjemaah bersama dengan mereka. Sebelum daripada ini tak sempat untuk kita datang solat berjemaah di surau, di masjid. Jarang kita buat solat sunat duha, bahkan kadang-kadang tak pernah buat solat duha pun ada. Tapi sekarang kita mampu dah untuk lakukan amal ibadah. Kenapa? Kita diberi ruang oleh Allah Subhanahu Taala untuk beribadah pada Allah Subhanahu Taala. Cantiknya dia berlaku pada bulan-bulan yang mulia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ganjarannya. Kejadikanlah asbab daripada PKP ini, perintah kawalan pergerakan menyebabkan kita tak boleh keluar ini, bukan alasan, bahkan jadikan sebagai satu lonjatan positif kepada kita untuk kita berubah, berhijrah daripada yang tak baik kepada yang baik, ataupun daripada yang baik kepada yang lebih baik, insya-Allah. Jadi begitulah sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu perkongsian pada pagi ini dapat sama-sama kita ambil. Dan jangan lupa untuk like, komen di bawah ini, komen di bawah, dan sharekan video ini supaya ramai yang dapat manfaat. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang kita kongsikan kepada sebaran luar ini, ada ramai orang ini yang dapat tahu, orang yang membaca, orang yang melihat video kita ini, dia amalkan apa yang kita kongsikan ini, insya-Allah pahala itu
akan senantiasa datang kepada kita walaupun kita sudah tiada, menjadikan ia suatu amal jariah buat kita dan untuk melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, positif minda, jangan positif COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.